Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu saya berjanji nak bercerita bagaimana saya mula menjadi seorang pelukis dan penulis buku cerita kanak-kanak. Saya mula terlibat dengan penulisan buku cerita kanak-kanak ni bermula tahun 2010. Semasa saya pergi ke bengkel Dewan Bahasa dan Pustaka bahagian buku cerita kanak-kanak, di situ saya telah didedahkan dengan kaedah penulisan buku cerita kanak-kanak, buku bergambar kanak-kanak. Bermula dari situ saya tidak pernah berhenti menghasilkan karya. Iaitu sejak saya lepas saya pergi bengkel tu, saya mula melukis. Dan saya telah banyak menghasilkan sketches. Ni salah satu nanti saya tunjuk sketches saya salah satu. Banyaklah. Jadi saya nak bercerita bagaimana saya boleh terlibat dengan bidang penulisan ni. Ia sebenarnya bermula daripada minat yang mendalam terhadap bidang lukisan. Masa saya kecil, saya suka sangat tengok buku ensiklopedia. Kak saya beli buku ensiklopedia. Saya suka tengok. Saya akan membelik setiap helai buku ensiklopedia tu, dan juga saya suka karya-karya zaman Renaissance, karya-karya Leonardo da Vinci, Michelangelo. Saya kalau tengok lukisan tu, saya terfikir tau, mungkin satu hari nanti saya akan menghasilkan lukisan macam ni. Saya teringin sangat lukis. Saya teringinnya nak menghasilkan lukisan melukis lakaran ataupun lukisan untuk buku. Jadi bermula dari kecil lagi saya dah tanam minat untuk melukis, dan saya pun memang suka sangat melukis. Jadi selepas saya habis sebab saya habis belajar di Universiti Sains Malaysia, saya ambil bidang teknologi kedalaman di bawah Housing, Building and Planning. Saya bekerja sebagai seorang ilustrator untuk interior dan juga architecture. Jadi saya dapat juga banyaklah orang kata job-job kan. Saya mula lepas tu saya buat kerja untuk company khas suami saya. Masa-masa itu dia jadi seorang arkitek. So saya ambil upah melukis untuk illustration untuk company arkitek dan juga interior. Bermula saya dah jadi illustrator ni sebenarnya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi pelukis buku ni lebih kurang 10 tahun, tapi saya dah melukis berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi bidang melukis ni tidak asing bagi saya, sebab saya memang setiap hari pemelukis. Okey, karya saya diterbitkan untuk memendekkan cerita. Jadi saya tak naklah cerita banyak pasal saya punya sejarah lalu yang saya belajar-belajar tu. Saya nak cerita pasal macam mana nak menghasilkan buku cerita kanak-kanak. Untuk menghasilkan buku cerita kanak-kanak, ni buku saya Tumu, saya promo juga lah. Buku Tumu ni, seperti Tumu ni. Ni the latest one. Buku cerita Tumu ni terbitan Dewan Bahasa Pustaka. Okay, baru punya buku Untuk menghasilkan sebuah buku cerita seperti Tumu ni lah, buku haiwan. Saya ambil contoh buku Tumu ni. Seseorang perlu mengkaji binatang yang terdapat dalam buku ni, seperti saya tunjuknya buku ni. Jadi untuk mengkaji sesebuah watak tu, untuk kita dah ada binatang, tapi kita tak boleh lukis binatang tu. Kita kena simplified atau bukan simplified, kita nak jadikan dia comel. Sangat mengambil masa. Jadi saya mengkaji watak orang hutan ni dan cuba mengolah. Jadi saya banyak sketches macam ni tau. Mengolah watak ini, watak-watak yang terdapat dalam cerita, menjadi lebih ke anak-anakan yang disukai oleh kanak-kanak. Okey, saya tak boleh ikut saya punya cita rasa kerana kanak-kanak berbeza. Jadi banyak sketches yang saya buat. Cuba setting untuk menghasilkan buku cerita kanak-kanak, kita perlu merenung dan juga berada di dalam situasi semasa itu. Contohnya saya nak buat buku Tumu. Bagaimana saya nak menjadi seekor orang hutan? Saya sebenarnya buku cerita kita ni, kalau kita buat buku, kita buat menulis,
kita adalah pelakon utama dalam kita punya cerita. Jadi sayalah Tumu, sayalah ibu Tumu, sayalah papa Tumu, sayalah segala binatang yang terdapat di dalam buku cerita ini. Macam mana saya nak mengolah gambar ni? Macam mana saya nak menghasilkan kesinambungan cerita? Banyak soalan ni. Sebab bila kita nak menghasilkan sesuatu, kita kena berfikir dan merenung. Di samping melihat banyak sumber-sumber rujukan ialah kita kena ada internet dan juga pelbagai buku. Jadi langkah pertama saya adalah melihat watak orangutan itu sendiri, mengkaji apakah makanan dia, apakah kegiatan dilakukan, dan juga benda itu tak boleh lari daripada fakta, kerana saya menghasilkan buku berdasarkan fakta orangutan ini. Tetap walaupun ceritanya cerita rekaan, tetapi keadaan orangutan itu, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya adalah berdasarkan benda yang hidup, benda yang ada di sekitar orangutan itu tersebut. Ini adalah saya cerita ni berdasarkan cerita Tumu. Jadi walaupun kita ada idea, kita tidak boleh memandai-mandai idea kita tu lari daripada fakta sebenar. Jadi bila saya buat buku, saya buat benda yang betul. Jadi walaupun ianya sebuah satu karya rekaan, karakter tu rekaan saya, tapi saya perlu berdasarkan alam semula jadi, iaitu Sepiluk. Dalam cerita ni saya berlatar belakangkan hutan Sepiluk. Tumu tinggal di hutan Sepiluk. Jadi bila saya dah mendapat idea seperti yang saya lukis ni, saya lukis ni, idea banyak. Saya buat sedikit storyboard. Sekejap saya cari storyboard dia. Lots of sketches here. I have to search. Okay, ni storyboard. Storyboard dia, ini adalah siapa yang tak tahu ni storyboard. Storyboard saya conteng macam ni je. Ini sebenarnya storyboard untuk buat video teaser Tumu. Video teaser Tumu saya nak buat macam untuk mini keluarga Tumu ni. Saya dah ada lagu yang saya nak buat ni. Ini storyboard. Kita perlu berdasarkan, kalau katalah kita tak come up dengan storyboard ni, kita tak buat contengan dulu, langkah-langkah, bukan langkah-langkah lah, cerita demi cerita, kotak cerita, jadi kita akan lost. Kita sukar untuk melukis yang sebenarnya kerana kita tidak, orang kata tiada planning, tiada rancangan awal untuk menghasilkan sesuatu. Seperti juga perancangan kita untuk selepas ini apa, selepas itu apa, buku pun begitu. Cerita kanak-kanak. Ini saya berdasarkan cerita Tumu sebab saya dah ini saya lebih kepada bercerita tentang bagaimana saya menghasilkan buku Tumu, yang Tumu dan keluarga. Okey. Setelah idea didapat, kita dapat idea kan, saya akan menghasilkan lukisan yang contohnya seperti ni. Lukisan yang saya lakar untuk saya scan. Saya scan dekat komputer. Lepas tu saya akan buat digital colouring. Digital colouring tu saya guna Photoshop. Photoshop saya colour tu seperti menggunakan berus. Tetapi menggunakan digital brush, menggunakan software Photoshop. Proses warna dia sangat susah. Katalah seperti ni kan. Ini adalah tiada yang saya superimpose. Semuanya saya gunakan komputer untuk mewarna. Tetapi cara dan kaedah mewarnanya seperti mewarna menggunakan berus watercolor ataupun akrilik. Jadi seseorang itu perlu mahir mewarna secara manual, kemudian digital. Jadi untuk menghasilkan buku seperti Tumu ni dengan background hutan dan all this kind of, kata many species, terbang kan kesan satu spesies pokok. Jadi kita kena refer kepada hutan yang sedia ada. Jadi hutan kita mempunyai, orang kata, pelbagai spesies, dan nak nampakkan lukis hutan tu adalah satu perkara yang sangat susah. Bukan senang ya. Ini kerja saya ni kan. Buku saya, satu buku pun mengambil masa berbulan untuk saya siap.
dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau sesiapa ada sini, terima kasihlah bagi kawan-kawan yang sedang melihat dan melambai. Terima kasih kerana sudi melihat saya menonton. Jadi untuk menghasilkan rendering tu mewarna tu bulu tumu tu, saya kena refer warna orang hutan yang sebenarnya. Saya refer dan prosesnya sangat rumit kerana calitan brosnya adalah halus sedikit demi sedikit. Okey, mungkin ada yang bertanya, bagaimana macam mana saya boleh terlibat dalam buku ni dan bagaimana saya boleh mencari publisher untuk menerbitkan buku ni dan macam mana saya boleh terlibat dengan MPH dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerbit saya so far ni ada dua, iaitu untuk buku Puteri Melayu MPH dan buku yang saya yang siri Tumbuh ni 5 buku di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka. Bagi saya tiada yang mudah untuk berjaya. Setiap buku saya mengambil masa 8 hingga 10 tahun untuk diterbitkan. Kenapa saya kata 10 tahun tu? Kerana bila saya pergi berjumpa publisher, untuk mencari peluang penerbit. Pada mulanya saya ditolak. Saya ditolak kerana pertama, saya tak cukup bagus. Kedua, manuskrip saya pun tak cukup mantap. Masa tu saya punya skill illustration saya pun kurang. Jadi kalau kita ingin menjadi pelukis yang karya kita diterbitkan orang, kita perlu bersedia dari segi kualiti dan juga kualiti manuskrip dan juga lukisan. Bagi saya tiada yang datang bergolek. Saya tiada orang, saya tak ada macam orang yang terlibat, orang ketiga yang terlibat pergi untuk membawa saya berjumpa penerbit. Saya pergi sendiri. Saya telah ditolak pun banyak oleh penerbit. Jadi bagi saya untuk menjadi pelukis dan penulis buku, semangat kena tinggi. Diri sendiri pun kena rajin mencuba dan bergaul dengan orang-orang buku. Pada mula saya nak menulis ni, saya memberanikan diri pergi ke masa tu program Kota Buku. Saya memberanikan diri terlibat dengan pameran hasil karya. Masa tu saya dah ada satu buku, iaitu buku terperangkap di Sana Gondong. Orang tak kenal saya siapa. Saya memberanikan diri untuk membawa saya punya hasil karya untuk dikenali oleh orang. Jadi kalau orang tak kenal kita pun susah juga. Jadi kita kena pandai, orang kata, bergaul dengan orang-orang dalam industri buku. Bukan untuk kita membodek atau apa, tetapi kita kena pandai masuk ke dalam sosial. Kita kena bersosial dengan mereka supaya mereka kenal siapa kita, kenal bakat kita. Itu satu. Selepas saya terlibat dengan beberapa aktiviti dengan Kota Buku. Alhamdulillah, setelah berapa lama lepas tu buku saya pun diterbitkan, iaitu buku Puteri Melayu yang saya ada live hari tu, Happy. Buku Puteri Melayu tu alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Saya pun diterima buku tu dicetak kali kedua. Jadi bagi saya, proses untuk berjaya memang kita kena ada tangga. Kita tak boleh macam orang kata macam nak berjaya, you baik dengan orang ni, you berjaya. No, saya baik dengan orang pun ada juga saya kena tipu dengan orang. Jadi orang kata gamble, in life ni kita kena gamble. Kita kena memperjudikan nasib kita jika kita ingin pergi kepada satu tahap yang tinggi. Mungkin saya sudah berada satu tahap yang mana karya saya telah diterbitkan. Alhamdulillah, saya syukurkan kepada Allah. Dan kemudian satu tahap lagi, mungkin saya punya buku berada dalam mungkin berada dalam genre yang lain, mungkin berada dalam filem ataupun
dan sebagainya. Itu saya punya impian saya. Lepas tu mungkin juga ada orang tertanya, mungkin ada orang yang bertanya, untung ke jual buku ni, dapat duit banyak ke? Tu satu soalan yang sangat sukar dijawab, kerana buat buku ni bukan macam jual tudung. Buat buku juga bukan macam jual nasi lemak, macam saya kata kan. Buat buku ni adalah satu proses kita satu proses kita memberi, orang kata, bercerita kepada orang, dan juga bercerita di samping memberi ilmu. Mungkin ilmu itu tidak dilihat dalam seperti pembelajaran di sekolah, tetapi kita telah memberi sesuatu kepada generasi baru dan berkongsi kemahiran, berkongsi apa yang kita boleh buat dengan orang lain supaya buku kita punya, apa luahan kita tu dapat dilihat oleh orang dengan tercetaknya buku dan juga lukisan. Saya ni tak erti dah nak bercakap. Saya ni bukan seorang sastrawan, saya bukan seorang, orang kata, orang bahasa. Jadi saya penulis buku anak-anak, saya menulis pun bukanlah banyak sangat. Jadi apa yang saya cuba kongsikan di sini adalah bagaimana saya dapat menghasilkan buku, iaitu bermulanya saya daripada tahun 2010 hinggalah sekarang. Okey, bermula daripada setelah buku pertama saya 2013 tu, Istana Gondong tu diterbitkan, saya tidak menulis ke belakang. Saya terus melukis. Saya sentiasa ada idea untuk menulis dan melukis. Cuma kekakalan masa saya sebagai seorang guru tu agak, yelah, kekakalan masa tu sangat inilah bagi saya, sebab saya terpaksa memberi masa melukis ni setiap hujung minggu. Jadi saya susahlah bagi saya untuk, orang kata, saya menghasilkan benda tu duduk melukis sepanjang hari, sebab saya kena bekerja, mengajar, balik rumah kan, pergi balik rumah, lepas tu berehat, lepas tu hujung minggu je saya ada masa untuk melukis dan menulis. Untuk menyiapkan sesebuah karya ni juga, saya sentiasa berfikir, okey, katalah orang kan, orang kata hari ni, besok saya nak pakai baju apa, saya nak sekolah makan apa. Saya kalau kat rumah sebelum tidur kan, lepas ni Tumu pergi berjumpa dengan kawan-kawan dia. Lepas ni kawan-kawan dia nak buat apa dengan Tumu, apakah ilustrasi saya nak buat. Jadi saya sentiasa berfikir. Dan kalau misalnya dalam bilik guru tu, saya cikgu, sambil tunggu pelajar-pelajar masuk tu kan ke bilik seni ataupun duduk kat tempat saya sambil menimbang dengan kawan-kawan, saya sentiasa ada benda nak lukis lah. Kalau saya bersembang tu, saya ketawa, memang saya melawak dengan kawan-kawan kan, kita happy dengan kawan. Tapi kalau masa saya melukis tu, saya serius lah, saya diam lah, saya melukis. Saya rasa saya ni seluruh hidup saya, bukan, kehidupan saya di sekolah, sama ada saya mengajar, saya masuk kelas, saya berehat dekat bilik guru, lepas tu tangan saya sentiasa ada benda untuk dilukis. So saya, kalau saya ada idea, saya terus lukis. Bukan maksudnya saya tunggu, saya kena ada ruangan, masa yang kata masa sendiri, duduk dekat bawah pokok ke, duduk seorang melukis dapat idea. No, saya lukis, dapat kertas, pen, saya tujuk. Saya terus lukis. Jadi lukisan tu saya siapkan sedikit demi sedikit. Tak ada lukisan saya yang dalam satu hari. Jadi saya sketch. Bila saya sketch macam ni, contoh lukisannya ni, saya sketch. Kita lukis, jadi pelukis buku cerita kanak-kanak ni, kita perlu ada banyak sketches. Saya ada beratus-ratus sketches. Ini depan belakang pun saya guna. Tengok ni, syok sangat lukis. Jadi ni saya tunjuk ni adalah lakaran daripada buku cerita Puteri Guru Ledang. Saya sketch dulu tau. Saya sketch dan kemudian saya lukis. Saya scan. Jadi inilah lebih kurang proses kerja. Jadi kalau anda teringin nak jadi penulis atau pelukis buku cerita kanak-kanak, especially kalau jadi pelukis lah, anda kena buat latihan tiap-tiap hari melukis. Jadi buku cerita kanak-kanak ni kan,
Dia datang daripada hati tau. Pelukis buku cerita kanak-kanak, you kena berada seperti, you kena masuk dalam karakter yang you lukis. Macam mana you nak jadi harimau, macam mana you nak jadi orang hutan, macam mana you jadi puteri gunung ledang, macam mana jadi puteri gunung yang cantik, macam mana nak puteri gunung ledang yang menari, turun daripada gunung, menari, berjumpa dengan raja, bercakap dengan lembut. Saya rasa kita kena menjadi seorang pelakon yang baik untuk membawa watak-watak kita ni. Kalau awak seorang pelakon yang baik, you boleh berlakon, itu satu bonus. Contohnya kan, kalau you nak lukis, you nak buat satu scene, Puteri Gunung Ledang berjumpa dengan Sultan Mahmud, you nak cakap macam mana? Macam you nak lukis Puteri Gunung Ledang berjumpa dengan Puteri Gunung Ledang berjumpa dengan pengikut Hang Tuah. Okey. Kita kena menjadi seperti Puteri Gunung Ledang. Kalau kita tidak boleh masuk ke dalam watak tu, lukisan kita kurang menjadi. Sebab apa yang kita lukis adalah diri kita. Itu satu benda yang itu sebenarnya satu perkara yang sangat penting. Kalau kita tidak boleh masukkan diri kita ke dalam watak cerita kita saya rasa gagal. Kerana kita tak boleh feel. Benda ni cakap memang mudah, tapi hanya bila kita buat kita tahu macam mana. Sebab tu untuk menghasilkan gambar memang mudah, tetapi untuk memberi feel pada gambar tu, membuatkan gambar tu seperti hidup dan bercerita kepada orang yang membaca, itu satu perkara yang agak sukar. Itulah. Jadi saya dah berbicara lah sedikit sebanyak ni. Lukisan saya tak siap, saya ada je benda yang saya buat. Ini kebanyakan lakaran-lakaran yang saya buat ni semua di sekolah. Sewaktu saya tengah bosan-bosan ke ataupun menunggu masa nak balik, ni saya lukis sang kelembai. Saya kan beratus-ratus sketches saya ada. Lots of sketches. Ni saya buat masuri. Jadi penghasilan buku cerita kanak-kanak ini berdasarkan apa yang saya buat. Saya bukan sifu. Saya bukan juga seorang profesor nak berbicara lanjut panjang yang pandai nak cakap pasal buku cerita kanak-kanak ni, all that. Saya hanya cakap, saya hanya bercerita tentang apa yang saya buat dan apa yang saya hasilkan. Jadi bagi saya kan, apa yang saya tunjuk ni adalah sebahagian daripada proses kerja sebagai seorang ilustrator. Lagi satu kan, saya nak cakap, sesiapa yang ingin menjadi seorang ilustrator yang berjaya, anda perlu belajar lukis figura. Walaupun orang kata figura tu perkara yang sangat nak dielakkan dalam orang kata melukis. Ada orang dia tak suka lukis figura tau. Dia prefer lukis macam pokok, binatang dan sebagainya. Tetapi melukis figura itu dapat melembutkan jari-jari kita untuk melukis lanskap, pokok dan sebagainya. Kerana tanpa figura, kalau jika anda kurang mahir lukis figura, anda sukar untuk menghasilkan lukisan yang lain. Ini saya punya lukisan Labuan Melaka. Tengok saya buat sketches. Oh, saya ada beratus-ratus lukis sketches. Saya buat latihan saya kan bukan terus pandai. Kalau nak kata saya jadi ilustrator ni saya terus pandai, itu ada sesuatu yang tidak. Itu tiada orang berjaya tanpa latihan. Tiada orang berjaya tanpa gagal dulu. Jadi kan bagi saya, jika anda nak jadi illustrator, berminat, so berlatihlah banyak.
Berlatih kan, bukan lukis seminggu sekali, berlatih setiap hari lukis satu. Kalau anda rasa tak mampu lukis figure, genre apa yang anda suka? Mungkin anda suka lukis pokok ke, lukis sampai mahir. Saya tunjuk. Ini adalah daripada buku Cik. Saya nak buat buku Cik Siti Wan Kembang. Cik Siti Wan Kembang pergi mengadap bapa saudaranya. Ini. Tapi Cik Siti Wan Kembang ni saya belum kembangkan lagi lah. Dia menjadi buku cerita. Idea saja. Ni saya lakaran ya. Bukan senang untuk saya lukis ni. Jika anda lihat saya color tu kan, dia sangat mengambil masa. Sketches. Hang Lipo kahwin dengan Sultan Mansur Shah. Tapi bila gambar dekat buku dah lain saya olah. Sebab gambar ni saya rasa tak begitu menarik. Okey, ini adalah gambaran. Sekejap lukisan boleh lipat-lipat. Disebabkan saya tiada scanner yang besar, jadi saya lukis apa ni. Ini adalah gambaran Cik Siti Wan Kembang. Cik Siti Wan Kembang melawat tanah jajahannya. Nenek gajah, dia melihat rakyat dia. Cik Siti Wan Kembang. Saya suka lukis sejarah. Ini saya cuba gambarkan masyarakat Melaka di zaman Kesultanan Melaka. Ni. Jadi kalau anda lihat, saya banyak lukis figure. Sebenarnya saya memang suka lukis figure daripada kecil lagi saya lukis figure. Dan lukisan figura ni penting kerana bila kita lukis buku sejarah, memang perlukan melukis figura. Jadi saya sebenarnya bukanlah mahir sangat, tapi saya belajar. Selagi saya tak dapat, selagi tu saya akan refer pada pergerakan pada internet dan sebagainya, sampai saya dapat lukis orang dari belakang, orang di depan, orang sedang menari. Jadi kata usaha pasti jaya, insya-Allah. Itulah orang kata, bila saya dah terjebak dengan kerjaya sebagai ilustrator ni, yang mana saya sangat meminati kan. Jadi saya sentiasa ada lakaran-lakaran dan idea baru untuk buat. Dan saya sangatlah meminati bidang kerjaya seni lukis ni. Saya nak tunjuk saya punya ilustrasi. Ni seperti yang anda nampak. Ilustrasi saya. Ni di buku Pelabuhan Melaka. Ada ini saya dah warna dan siap dah. Ada yang belum lagi ya. Cik Siti Wan Kembang. Ini idea sketches tau. Idea sketches saya ni, Cik Siti Wan Kembang, penghabis cerita Cik Siti Wan Kembang, dia pergi bersuluk. Dia naik, saya gambarkan dia naik kuda. Memang tak adalah sejarah kata naik kuda, tapi saya lebih menambah, orang kata, kalau orang cakap kan, tambah asam, garam kan, ajinomoto lah kira kan. Saya, kalau lukisan saya tu, kalau saya nak buat lukisan, kalau kita nak buat buku cerita kanak-kanak, jangan lukis satu watak tu satu saja. Contohnya dia naik Cik Siti Wan Kembang naik kuda. Kita mesti ada tambahkan orang kata objek lain, seperti Cik Siti Wan Kembang naik kuda, ada burung ikut dia, ada rama-rama. So karakter tu akan jadi lebih hidup dan orang kata menarik. Kerana kalau satu Cik Siti Wan Kembang naik kuda je, siapa nak tengok kan? Macam kita tengok filem. Filem yang berwarna-warni macam Madagascar, macam Finding Nemo, macam cerita-cerita Disney tu orang suka sebab dia penuh warna-warni. Ini juga Cik Siti Wan Kembang. Buku ni saya tak tahu siapa ni nak bagi penerbit pada siapa, sebab saya tengah buat ni, tapi
tiada penerbit lagi. Saya tak tahu nak bagi kat mana yang saya nak manuskrip ni untuk diterbitkan. Tiada mana-mana penerbit lagi. Cuma saya sedang buat dia punya lakaran. Lakaran dia pun lakaran hidup ya, bukan sketches. Lakaran betul. Belum diwarna lagi. Jadi anda boleh tengok bagaimana proses daripada sketches tu adalah idea utama untuk kita hasilkan buku cerita. Kemudian selepas kita buat sketches tu, saya tak tahu ada pelukis dia guna watercolor. Macam saya lukis, lepas tu saya scan, saya warna dengan Photoshop. Kalau saya nak guna watercolor pun boleh juga, tapi pengalaman saya lah sebagai seorang pencerita kanak, agak sukar untuk saya handle, orang kata saya nak tambah ni susah di watercolor. Jadi saya lebih suka buku cerita saya diwarnakan dengan digital, kerana banyak proses yang boleh dibuat selepas itu. Kita boleh manipulate banyak benda dan kita boleh gunakan gambar tu di tempat yang lain, di buku surat yang lain. Jadi agak mudah bagi saya lah berbanding menggunakan manual. Ini juga adalah daripada buku siri Upaya Melaka yang belum diterbitkan lagi. Cik Siti Wan Kembang. Saya cuba menggambarkan suasana Melaka zaman dulu kala. Ni, pedagang-pedagang asing pergi ke Melaka. Saya dah janji itu nak share kan, saya punya illustration. So saya share saya punya lakaran illustration, saya punya yang black and white dengan sahabat semua. Tengok tu kadang-kadang bila saya suka melukis, saya tak sedar saya lukis depan belakang. Ini saya dah gunakan 2 kertas ni, depan belakang saya lukis. Syok sangat melukis kot. Banyak watak-watak yang seperti anda lihat ni. Tanpa sketches, tiadalah buku ilustrasi. Boleh juga kalau kita nak lukis terus di Photoshop. Kadang-kadang ada juga watak yang saya lukis terus di Photoshop. Sebab mungkin masa tu, sebab tu saya suka guna digital. Kita boleh tukar, boleh padam secara digital. Kalau kita guna watercolor sangat susah nak padam. Jadi kan sebenarnya saya tak tahu nak cakap banyak sangat. Sebab saya bukan niat untuk mengajar orang. Sebab saya nak share hasil karya saya macam yang saya buat semua ni kan. Yang saya punya, kalau anda boleh jumpa saya boleh tunjuk lukisan ni secara, orang kata secara in person lah, dengan you all macam mana saya lukis ni, dengan banyak semua ni kan. Tak satulah kalau kita nak berjaya dalam hidup ni kan, kita kena istiqomah lah dalam buat sesuatu. Segala macam saya lukis, daripada kucing, daripada putera, puteri. Ni sketches. Ni sketches kasar. Ni saya dapat, ada juga sketches saya yang kasar macam ni. Kasar. Dia kasar, dia ini bukan betul-betul ya, tapi saya boleh masuk scan di komputer dan lukis secara lebih detail lagi. Okey. Tunjuk sikit lah kan. Ini actually buku mewarna tau. Buku mewarna. Buku warna, saya nak buat buku mewarna. Bila saya dah buat tu, saya color. Ni semua guna watercolor. Buku ni saya dah bagi pada sebuah penerbit. Tapi saya tak tahu, tak ada black and white lagi jawapan dia. Tapi buku mewarna lah. Buku mewarna ni.
Inilah cinta hati saya Saya tak tahulah kalau buku mewarna ni boleh terbit. Alhamdulillah lah. Nampak tak? Okey. Dia agak cahaya banyak sangat glare ni. Ni yang selalu pergi bengkel. Saya selalu pergi bengkel kan. Saya bawa lah ni buat untuk budak kecil-kecil, kanak-kanak suka lukis. Okey, begitulah sedikit sebanyak apa yang saya kongsikan hari ini. Bukanlah orang kata saya tidak mengajak orang untuk buat buku cerita kanak-kanak, tetapi apa yang saya buat, Alhamdulillah lah, saya masih bersemangat untuk membuat buku cerita kanak-kanak. Dan jika diizinkan Allah, masih lagi diberi idea kan, saya akan terus menghasilkan, saya akan terus berkarya. Ini hang tuah. Saya akan terus berkarya, bercerita. Ini saya cuba lukis cipta. Ini saya gunakan media pensel, pensel cipta. Ini saya saja lukis gondrong. Saya punya watak hantu dalam buku novel pertama saya. Banyaklah segalanya ni. Jadi saya pun dah tak tahu apa lagi nak tunjuk dengan you all. Ini sedikit sebanyak. Cuma bagi teman-teman yang terasa ingin untuk menghasilkan buku cerita kanak-kanak dan berbakat dalam bidang melukis, anda boleh mencuba sesuatu yang mudah dulu. Mungkin kalau pilih satu tema ataupun orang kata watak yang sangat dekat dengan kita, ataupun yang tidak pernah orang buat. Jadi cuba kembangkan watak tu sedikit demi sedikit. Ingat, kita tak boleh berjaya dalam masa setahun atau 2 tahun. Kita boleh berjaya apabila kita berusaha. Selepas 2-3 tahun mencuba, mendapat orang kata skill tu dah agak mantap, dan manuskrip kita pun berjaya kita olah dengan baik. Jadi di situ mungkin kita boleh cuba pergi ke penerbit-penerbit yang sudi untuk mengambil manuskrip dan lukisan kita. Saya rasa sampai sini sajalah apa yang saya nak cakapkan. Yang saya kongsi, saya nak share tu je lah lukisan-lukisan saya ni sebenarnya. Mungkin orang tak tahu kot kan macam mana lah masanya dia boleh lukis macam tu. Idea tu datang tiba-tiba. Tak ada kata nak duduk tepi pokok ke bawah gua ke dalam bilik air ke, tak ada Idea datang selalunya masa saya kat sekolah. Masa saya tengah duduk, tu saya, sebab kita kena rasa benda ni sebagai pekerjaan, bukan satu benda main-main. Oleh itu saya rasa dah tak ada apa lagi saya nak sampaikan. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudi menonton live saya, mendengar saya bercerita kan. Saya bukannya mahir sangat untuk mengajar orang buku cerita kanak-kanak ni. Saya bukan sifu. Saya hanya berkongsi. Dan jika anda rasa anda berminat, teruskan minat anda tu. Saya sokong kerana bidang ilustrasi ni adalah sangat luas. Kita boleh lukis macam-macam, kita boleh buat macam-macam. Buku kanak-kanak ni sangat ada permintaan yang tinggi. Jadi jika anda berbakat, anda berminat, bolehlah ke mana-mana bengkel kan yang dibuat oleh orang kata yang bahasa pun selalu buat bengkel saya rasa. Dan juga sifu-sifu yang ada ni kan. Jadi itu sajalah yang saya nak sampaikan. Terima kasih kerana menonton video saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.